Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa akramana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana ala katsirin minal umam wa hadana ila tariqis salam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Afdhalus salah wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi min jilil ajwad, amma ba'd. Faslun alamatul bulughi thalathun tamamu khamsa asyrata sanatan fi zakari wal untha wal ihtilamu fi zakari wal untha li tis'i sinin wal haidu fil untha li tis'i sinin. Yang saya hormati Shaf Al-Jitah Kuasa Masjid, seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan juga para pendengar yang mengikuti Facebook Masjid Madayu. Kita akan meneruskan lagi pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah karangan Al-Syekh Salim Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i, berkait dengan fiqh, berkait dengan bersuci, solat dan sebagainya. Fasal yang keempat berkenaan dengan kitab bersuci. Tanda baligh itu 3 perkara. Yang pertama, sempurna umurnya 15 tahun pada lelaki dan juga perempuan. Yang kedua, bermimpi persetubuhan hingga keluar mani pada lelaki dan perempuan yang umurnya 9 tahun. Dan yang ketiga, kedatangan haid pada perempuan yang umurnya 9 tahun. Bagi kita, yang saya kira semua yang datang ni semua dah akhir baligh lah. Memandangkan SOP pun kata 15 tahun ke atas. Jadi tanda-tanda baligh yang pertama pun disebut dalam kitab ialah sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan juga perempuan. Bagi lelaki dan juga perempuan. Maknanya apa? Semua yang datang hari ni semuanya akhir baligh lah. Tak ada yang tak baligh lagi. Sebab semua yang datang mesti 15 tahun ke atas. Tapi kenapa, apa hikmahnya, apa fungsi, apa manfaat kita bincangkan perkara ni pada malam ini? Manfaatnya ialah untuk kita bawa balik, untuk kita ajar pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Kita kena ambil berat berkenaan dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebab mereka membesar dengan cepat. Daripada mereka lahir nak ke 15 tahun tu bunyi macam lama, tapi sebenarnya sangat singkat. Sedar dah 15 tahun. Sedar kita dah lupa nak ajar mereka apa itu Islam yang betul. Sedar kita dah leka, dah alpa nak ajar anak kita macam mana cara nak bersuci dengan betul, macam mana cara nak solat dengan betul. Kita dah lupa nak didik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi sebab tu penting kita belajar perkara ni, bukan untuk kita sahaja. Barangkali kita dah lepas dah. Barangkali umur kita 15 tahun, 16 tahun. Bukannya haji-haji, bapak-bapak, tuan-tuan sahaja, saya sendiri. Saya tuju untuk diri saya sendiri. Barangkali umur kita 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, kita culas dalam solat kita. Kita celup-celup puasa kita. Kita buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibuat oleh orang yang akhir baligh, yang mana dikira dosa dan pahalanya sejak daripada umurnya 15 tahun. Sebab disebut dalam kitab umur 15 tahun. Dan perkara ni 3 perkara. Umur 15 tahun, keluar mani sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan yang ketiga, lelaki ada 2 je lah, 2 tanda je. Yang pertama 15 tahun, yang kedua keluar mani, mimpi dan keluar mani bagi lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga ni untuk perempuan sahaja, keluar haid walaupun umurnya umur 9 tahun. Keluar mani tadi, bermimpi persetubuhan sehingga keluar mani, minimanya umur 9 tahun. Maknanya umur 9 tahun ke atas sekiranya dah bermimpi, maka
dikira sebagai akil baligh. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita kena bagi tahu, kena didik awal-awal. Sebab itu seingat saya, apa yang saya belajar di kelas sekolah agama, sekolah petang, kelas kafar petang, saya mengaji di kelas sekolah agama Taman Maju. Ustazah yang mengajar waktu tu darjah 3, darjah 4 dah diajar berkenaan dengan air mani apa dia, haid apa dia, air mazi apa dia, air wadi apa dia. Supaya apa? Supaya sebelum kita sampai umur 15 tahun, sebelum kita sampai akil baligh, kita dah ready. Anak-anak kita, cucu kita dah tahu dah. Oh, ini tanda-tanda dia. Kadang-kadang sudah lalui proses tersebut, sama ada haid ataupun keluar mani, tapi dia tak tahu. Itu tanda dia dah akil baligh. Itu tanda dia dah mukallaf. Dah perlu solat, wajib puasa. Dah ditimbang dosa dan pahalanya. Sebab itu bila kita akil baligh, dosa kita yang tanggung, pahala pun kita yang tanggung. Yang dikatakan mak ayah menanggung dosa anak-anak, khususnya perempuan, adalah tak kala mana ibu bapa tidak mendidik anak-anak dengan betul. Saya cakap ni bukanlah untuk orang lain, untuk diri saya juga, untuk keluarga saya juga, untuk asal usul saya juga. Apabila kita tak mendidik, itu saham kita dapat. Anak kita, cucu kita tak faham agama Islam, tak faham fiqh, sebab kita puncanya. Jadi kita dapat saham. Cumanya bila dosanya dia buat, itu dosa dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Dosa dia, dosa kita. Tapi bila kita lepas tanggungjawab kita, didik anak kita, itu dosa kita. Kekurangan kita, kelemahan kita yang perlu kita top up. Walaupun katakanlah anak kita dah besar, umur 20 tahun, 30 tahun, belum terlambat lagi untuk ajar dia macam-macam. Walaupun dah tua lah anak kita tu, dah besar 20-30 tahun, tapi tak ada masalah untuk kita berpatah balik mengajar perkara yang betul. Jadi sebelum kita masuk bagi tanda-tanda baligh ini, Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami Asy-Syafi'i, penulis bagi kitab Safinatun Najah ini, meletakkan tajuk tanda-tanda baligh di awal permasalahan fiqh kerana sebab atau perkara pertama yang menyebabkan adanya taklif, adanya bebanan. Taklif ni bebanan, suruhan agama adalah baligh. Sebab apa diletakkan tanda-tanda baligh ni di awal sekali bab? Pada kitab bersuci patutnya awal-awal ni cara ambil wudu, cara mandi wajib, apakah air yang mutlak dan sebagainya. Tapi diletakkan berkenaan dengan bab tanda-tanda baligh ialah sebab baligh itulah penentu, dia punya turning point. Waktu itulah dia dibebankan dengan suruhan agama, ditaklifkan dengan suruhan agama. Dan waktu itulah dia wajib solat, wajib bersuci, wajib puasa. Jadi bermula dengan taklifan dia dalam agama. Daripada situlah bermulalah segala-galanya, dari sudut solat, puasa dan sebagainya. Dibebankan dengan syariat. Bila dia dah baligh, dia dibebankan dengan syariat. Macam kita sebut tadi, dah akil baligh, wajib solat, wajib puasa. Kemudian bila kita dah sembang bab berkenaan dengan baligh, barulah kita boleh sembang berkenaan dengan apa intisari syariat itu sendiri. Intisari syariat yang tadilah solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sebab itu para alim ulama kita meletakkan ta'rifan fiqh. Fiqh itu sendiri, apakah fiqh itu sendiri? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muta'allaqah bi af'alil mukallafin al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Satu ilmu, satu pengetahuan, satu ilmu yang berkait dengan hukum-hukum. Bil ahkami, ahkam ni maksudnya hukum yang banyak. Bil ahkami syar'iyyah, bukan hukum dunia, bukannya hukum undang-undang, bukan, hukum syar'i. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syariat yang berkait dengan perbuatan. Sebab apa para alim ulama, para fuqaha kita, faqih dan juga fuqaha meletakkan, kita kata, syarat ataupun diletak komen tambahan. Ilmu fiqh ni ialah ilmu yang berkait dengan hukum-hukum syariat yang berkait dengan perbuatan-perbuatan. Sebab apa dia letak macam tu? Supaya nak mengeluarkan ilmu fiqh ni daripada ilmu akidah. Sebab ilmu akidah dia tak berkait dengan ilmu perbuatan-perbuatan, dia berkait dengan kepercayaan kita.
i'tiqad kita, keimanan kita. Apa yang kita agungkan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita imani iaitu malaikat, Nabi Muhammad SAW dan para rasul, para anbiya, para kutub, hari kiamat, qada dan juga qadar. Itu akidah. Untuk keluarkan hukum fiqh ni, ilmu fiqh ini daripada ilmu akhlak yang berkait dengan bagaimana kita nak bertaamul dengan manusia, kita nak berkomunikasi dengan manusia, bagaimana akhlak kita dengan orang lain, bagaimana akhlak kita dengan jiran. Jadi fiqh ni berkait dengan amal-amal kita. Solat kita amal, puasa kita amal, haji kita amal, bersuci kita amal, kita mandi wajib amal, semuanya amal. Jadi ilmu fiqh ni berkait dengan amal. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muta'allaqah bil af'alil mukallafin. Amal ni tadi apa? Amal yang berkait dengan perbuatan-perbuatan mukallafin, orang yang telah ditaklifkan kepadanya. Siapa dia mukallafin? Kita yang telah akil baligh. Kita yang dah akil baligh ni, kita lah mukallaf. Bukan mu'allaf. Mu'allaf lain. Mu'allaf orang baru masuk Islam. Mukallaf, orang yang dibebankan padanya, yang diletakkan bebanan di atas pundaknya, bahunya. Sebab apa? Sebab kita dibebankan dengan solat kita. Kita tak buat, kita dapat dosa. Kita buat, kita dapat pahala. Yang dicatat padanya dosa dan pahala. Malaikat Raqib dan Atid mencatat. Dalam Al-Quran dia sebut ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terpacul, terkeluar satu lafaz daripada mulut melainkan dicatat padanya Raqib dan juga Atid. Yang baik ditulis baik, yang buruk ditulis buruk. Jadi kita lah mukallaf. Ilmu yang berkait dengan amal-amal. Amal siapa? Amal mukallaf. Al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Ini panjanglah kalau kita nak hurai. Maksudnya fiqh-fiqh ni diambil daripada dalil-dalil, hujah-hujah, dalil daripada Al-Quran dan juga Sunnah, dan juga para usul fiqh, para usuli dan juga fuqaha secara terperinci. Maksudnya terperinci, dalil Al-Quran, aqimus solah, dirikanlah solat, itu terperinci. Kalau tak terperinci, dia ada kaedah umum dia. Suruhan menandakan perkara tu wajib ataupun sunat. Tu panjanglah kalau kita nak hurai. Jadi diletakkan berkenaan dengan tanda-tanda baligh di awal perbincangan fiqh supaya berkait dengan mukallaf. Bila mukallaf, barulah kita boleh bincang tentang solat, puasa dan sebagainya. Ia bermaksud apabila seseorang telah baligh atau sampai umur taklif, maka wajiblah ke atasnya untuk solat, puasa dan perintah agama yang lain. Jika perintah agama ini dilakukan, maka dia akan dapat pahala. Jika tidak, sebaliknya akan mendapat dosa. Seperti yang kita cakap tadi berkenaan dengan mukallaf. Sebab itu didikan ini mesti mula sebelum anak-anak kita, cucu-cucu kita menghadapi tempoh akil baligh. Bahasa Inggerisnya puberty. Mengalami tempoh untuk dia berubah menjadi dewasa. Daripada remaja lah kita kata. Tempoh remaja tu, tempoh daripada dia seorang kanak-kanak yang mumayyiz menjadi remaja untuk menjadi orang yang dewasa. Sebab itu didikan mesti bermula sebelum umur akil baligh. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak kita, anak kecil, mendirikan solat, untuk kita ajarkan solat, didik solat pada umur 7 tahun. Ajar solat, ajar didik dengan cara yang baiklah. Kita ajar macam mana cara nak solat. Kalau dia dah faham sikit apa bacaannya. Tapi apa sebelum tu, sebelum kita nak suruh anak-anak kita, cucu kita solat, kita mesti tunjukkan kita mendirikan solat di rumah. Apatah lagi musim PKP ni, tak ramai orang boleh datang masjid. Jadi ada kesempatan, ada masa yang kita tidak di masjid. Waktu itulah sepatutnya kita ambil masa, ruang dan peluang yang sangat berharga itu untuk menunjukkan, mempamerkan, melakonkan. Bukanlah kita tak ikhlas solat tu, tapi kita nak tunjuk, memberi kuduah yang baik pada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Macam ni cara solat. Kita solat, bila anak-anak kita, cucu-cucu kita tengok kita solat, dan semua orang lain solat, isteri kita solat, anak-anak kita yang lain solat, yang besar-besar solat. Jadi anak yang kecil tadi, dia tak ada benda lain nak buat,
dia akan ikut. Kali pertama sehingga kali ke berapa puluh dia mungkin tak ikut lah, tapi dah lama sangat, selalu sangat, dia akan ikut. Sebab dia tengok apa yang mak ayah dia lakukan, atuk opah dia lakukan, turun naik, dia akan faham bahawasanya benda ni wajib dilakukan. Benda ni fitrah, bahkan fitrah. Sebab apa? Sebenarnya solat kita, solat fardu kita ni adalah kita nak bayar hutang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar hutang tu maksudnya kita dah banyak terima nikmat daripada Allah Azza wa Jal, itu yang harus kita bayar sehari-hari. Solat 5 waktu. Kalau kita tak solat, tinggal solat satu fardu solat, maknanya kita berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tambahan tu ibarat kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada. Jadi solat yang ada tu ibarat kita membayar hutang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umur 7 tahun didik, 10 tahun tak nak solat, barulah boleh disyariatkan untuk menyentuh anak. Bukanlah rotan dengan kuat, tapi menyentuh sebagai tanda kita tidak suka dengan tabiatnya, perbuatannya yang tidak acuh, yang tidak serius dengan menunaikan solat. Jadi sebab itu pentinglah antara kelebihan kita di negara Malaysia ini ialah kita menganggap agama kita ini adalah satu yang tinggi, satu yang besar. Sebab apa? Sebab kita bukan orang yang menuturkan agama kita. Maksudnya bukan menuturkan agama kita, maksudnya apa? Kita bukan orang yang cakap bahasa Arab. Jadi bila kita bukan orang yang cakap bahasa Arab, secara amlah rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia, jadi kita akan rasakan agama ni adalah satu benda yang tinggi. Sebab benda ni datang daripada jauh negara Arab, jauh datang. Benda tu kita kena hormat, kita kena muliakan, kita kena sanjung. Jadi kita akan anggap agama ni tak boleh dipermainkan. Bila kita nak solat, kita kena pakai pakaian yang bersih, pakai kain pelikat, pakai baju, pakai kopiah. Jaranglah kita jumpa, terutamanya solat maghrib dan isyak dan juga subuh. Subuh mungkin ada orang pakai pakaian kerja lah, tapi maghrib dan isyak jarang kita tengok orang datang pakai pakaian sukan, pakai seluar jin, pakai seluar slack pun jarang. Kalau ada pun, maksudnya perkara tu lebih ramai orang pakai kain pelikat sebagai contoh, pakai jubah sebagai contoh, dan kopiah apatah lagi, ramai yang kita pakai. Tapi di negara-negara lain, negara Arab khususnya, bagi mereka ambil agama itu bukanlah semua, tapi apa yang telah dibudayakan. Mereka take for granted, maksudnya mereka rasa agama tu turun dalam bahasa mereka. Jadi dia rasa macam tak ada apa kita nak syukuri sangat, tak ada apa kita nak hargai sangat, melainkan mereka yang faham lah. Tapi bukanlah kebanyakan, hampir separuh daripada orang Arab merasakan sebegitu. Sebab agama ni turun bahasa dema. Dema rasa macam tak ada apa dah lah. Aku cakap bahasa Arab ni pun sehari-hari dapat pahala. Mereka anggap, ada yang menganggap begitulah. Jadi bila solat ni, solatnya sah, semua sah. Cuma solat, kalau nak cari yang pakai seluar jin ni, nak cari 50 orang satu masjid, boleh jumpa. Maghrib ke isyak ke subuh boleh jumpa. Bahkan lebih lagi pun ada. Yang pakai kopiah, boleh kira berapa orang pakai kopiah. Kalau yang dah tua tu dia pakai serban tu lah, shimah ataupun ghutrah dia panggil, tutup. Yang pakai kopiah ni boleh kira, tak lebih 5 orang ataupun 10 orang. Jangan banding tanah Arab di Saudi lah, Saudi lain lah, di Majlis Haram dan sebagainya. Ini kita tengok di Jordan ke, Mesir ke, di Syria ke, di Morocco dan sebagainya. Jadi mereka pakai pakaian yang mereka pakai sehari-hari, t-shirt seluar jin, musim sejuk pakai jaket. Jadi oleh sebab kita mengagungkan agama kita, janganlah kita bangga pula dengan apa kita buat. Kita buat ni pun, pakai baju ni, sebab apa? Sebab budaya kita macam tu. Cuba kalau kita pakai t-shirt pakai seluar jin, sah tak solat? Sah. Tapi rasa pelik pula sebab semua orang pakai kain pelikat, pakai baju Melayu. Kita buat kadang-kadang bukan sebab kita nak, sebab kita tengok orang buat. Sebab masjid macam tu, nak masuk masjid kita fikir mesti macam tu. Tak pakai macam tu ibarat tak masuk masjid. Ibarat masuk masjid untuk vacuum kapet sebagai contoh, kita pakai baju sukan. Kita anggap macam tu, bukannya untuk menunaikan solat. Jadi saya nak bagi tahunya bab kita mendidik anak tadi jauhlah sikit. Bab mendidik anak bukanlah nak kata takmim ataupun generalize, kita mengumumkan ataupun generalize, kita pukul rata semua orang Arab sebegitu. Tapi bila kita orang Malaysia pergi sana, kita rasa sedikit
hairan lah bila tengok anak-anak dara yang besar, yang dah besar, umur 13-14 tahun. Maksudnya, minta maaf cakap, maksudnya bentuk tubuhnya dah ada rupa seorang wanita, tambah mereka tubuh besar sikit banding orang Malaysia. Tempoh mereka untuk berubah, maksudnya pertumbuhan tumbesaran badan tu lebih cepat banding orang Malaysia. Maksudnya laki di sana umur 12-13 tahun dah besar, ada yang dah tumbuh jambang pun ada, umur 13-14 tahun. Perempuan pun sebegitu, tapi mereka anggap tak perlu dididik mereka ini, anak-anak perempuan khususnya, selagi tak akil balik. Sebelum tu nak pakai skirt ke, ayah Tok Imam, ayah masyayikh, doktor. Tapi nak pakai skirt ke, nak pakai apa ke, selagi tak akil balik tak perlu pakai tudung. Pakailah apa nak pakai. Jadi macam sopan sikit lah, tapi nampak lutut ke, lengan pendek ke tak ada masalah. Sebab bagi mereka, yang mereka faham, ni bukan semua lah, saya cuma kata dekat Malaysia jarang kita nampak sebegitu. Dekat Malaysia umur 3 tahun kita dah didik anak kita pakai tudung. Pakai tudung. Dia tak nak buka panas tak apa, janji dia rasa benda tu tak kekok, biasa, dia biasa pakai. Jadi bila dia akil balik umur 15 baru nak suruh pakai tudung tutup. Arab ni bila dia akil balik pandai pula dia jaga, disuruh tutup labuh dan sebagainya. Tapi yang jadi ialah mereka, anak-anak tersebut akan buat perkara tersebut, tutup aurat, atas sebab yang pertama dipaksa, yang kedua adalah budaya. Dia rasa benda tu budaya, kalau tak buat ni nanti apa jiran kata, apa keluarga kata. Tambah negara-negara yang berkait dengan qabilah, dia ada nama-nama keluarga di hujung dia, Al-Qudah ke, Al-Kailani ke dan sebagainya. Nama-nama keluarga ni bila tahu, oh orang ni buat jahat, orang ni tak tutup aurat, keluarga mana ni, keluarga sekian-sekian, oh keluarga ni keluarga baik, tapi kenapa yang ni tak berapa jadi sangat. Benda tu dia ada sentimen yang sangat kuat di Jordan khususnya, di Yaman khususnya, berkait dengan kabilah-kabilah ataupun kekeluargaan yang ada. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak didik anak kita daripada awal sehingga mereka akhirnya buat dengan sendiri, tanpa kita suruh, tanpa kita paksa. Sebab kita tak nak mereka rasa berat terhadap perkara tersebut. Buat atas faktor didikan dan juga fahaman. Okey, baik. Tanda-tanda baligh. Tanda-tanda ni ialah sesuatu yang dianggap ada apabila tanda-tandanya boleh dilihat. Walau bagaimanapun tak semestinya ada tanda barulah ada benda tersebut. Boleh jadi tak ada tanda tapi benda tu ada. Contoh, keluar air mani adalah salah satu tanda baligh. Walau bagaimanapun jika seseorang tidak keluar air mani bukanlah bermakna dia belum baligh. Kerana jika dia telah keluar haid bagi perempuan dan telah berumur 15 tahun hijriyah ataupun qamariyah bagi lelaki dan perempuan, maka dia juga dianggap sudah baligh. Maksudnya dekat sini ialah daripada 3 perkara tadi, 15 tahun cukup umur 15 tahun hijri, yang kedua bermimpi persetubuhan hingga keluar air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun dan ke atas, dan yang ketiga haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun dan ke atas. Jadi tak semestinya kena ada 3-3 ni baru dikira akil balik, tak, salah satu pun cukup. Sebab tu dipanggil tanda-tanda. Tanda-tanda ni maksudnya apa? Salah satu. Ada satu ni bermaksud adalah benda tu. Tidak semestinya tak ada benda yang lain, tidak dikira tak ada benda tersebut. Kemudian contohlah had 15, umur 15 tahun. Kita dah sebut tadi umur 15 tahun hijri. Lepas ni kita akan sebut dia bukan 15 tahun Masihi, 15 tahun hijri. Sebagai contoh, saya tak boleh nak bagi contoh orang lain lah, sebab saya tak ingat. Saya ingat diri saya. Sekarang 1442 hijrah. Saya lahir 1416 hijrah. Kalau ikut Masihi, saya lahir 1956, maksudnya Masihi umur 25 tahun tahun ni. Tahun 2021 baru masuklah 25 tahun. Tapi kalau ikut hijri, saya dah umur 26 tahun. Sebab saya lahir 1416 hijri. Hijriah. Sekarang 1442 hijrah. Nanti bila dah tahun 2021, bila nanti kita dah puasa lagi berapa? 70 hari kan? 70 hari. Puasa Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, masuk Muharram. Lebih kurang bulan 6 ataupun 7-8 lah. Masuk Muharram. Ikut Masihi saya masih 25, tapi ikut Hijri saya dah 27.
Jadi sebab itu pengiraan 15 tahun akil balik ini dikira berdasarkan tahun Hijri, 15 Hijrah, bukannya tahun Masihi. Jadi 15 tahun Hijri ini dikira untuk semua orang, laki ataupun perempuan. Dah sampai 15 tahun Hijri, semuanya dikira akil balik. Dah keluar haid ataupun tidak, dikira akil balik. Dah mimpi persetubuhan hingga keluar mani ataupun tidak, dikira akil balik, tanpa apa-apa syarat yang lain. 15 tahun dikira akil balik. Begitu juga orang yang ada penyakit dari sudut tumbesaran. Ada orang yang mempunyai penyakit yang mukanya tak tua-tua, ibarat umurnya 12 tahun, dia membesar sampai umur 12 tahun, pembesaran tubuh dia terhenti. Bila kita tanya, bukan dari sudut badan saja, bukan dari sudut tinggi, dari sudut muka pun nampak sedikit comel lah, muka budak-budak umur 12 tahun. Suara pun kecil. Bila kita tanya umur berapa, umur saya sebenarnya dah 32 tahun, tapi saya ada masalah penyakit tumbuh saran, saya tak menua, badan saya tak menua. Ada orang berpenyakit sebegitu, dikira juga akil balik umur 15 tahun, walaupun rupanya muka budak-budak. Masih dikira orang yang akil balik, masih dikira dosa dan pahalanya. Baligh pula ialah telah sampai had mukallaf, iaitu dibebani dengan hukum hakam syarak. Tanda-tanda baligh ada 3 perkara yang kita sebut tadi. 2 perkara bagi lelaki, 15 tahun dan juga keluar air mani, bermimpi keluar air mani. Dan yang ketiga ialah keluar haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Kemudian yang pertama, sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan, 15 tahun Hijri, yang mana Hijri ini dikira sejak dirinya dilahirkan, keluar ke dunia. Sebab apa? Sebab kalau zaman sekarang, seperti yang saya pernah sebut di sini juga, saya rasa pengajian yang pertama saya sebut dahulu, zaman sekarang umur 9 bulan 10 hari wajib dilahirkan. Kalau tak dilahirkan, kita akan induce, doktor akan induce supaya bagi lahirkan juga. Tapi zaman dahulu tak ada teknologi ataupun tak ada perkara-perkara yang membantu dari sudut kesihatan tersebut. Ada yang dalam kandungan 2 tahun, sehingga kan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i mengiktibar bahawasanya bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan boleh pergi sehingga 4 tahun. Keluar tu dah ada gigi, sehingga 4 tahun. Jadi sebab apa disebut dalam kitab, dikira 15 tahun Hijri itu sejak bila? Sejak dia dilahirkan. Semua badan dia keluar daripada janin ibunya. Sejak dilahirkan dengan keluar seluruh tubuhnya, disebut dalam kitab. Jadi walaupun dalam kandungan 4 tahun ke 2 tahun ke 9 bulan 10 hari ke, tetap dikira bila dia dilahirkan. Sebab apa? Bilangan hari untuk 1 tahun Hijriah, Qamariyah, Hijri ini dikira berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Masihi, kita punya kalender biasalah, dikira berdasarkan putaran bumi kepada matahari. Sebab tu dipanggil Syamsi, Syamsiyah ataupun Qamariyah. Hijriyah adalah setahun adalah 354 hari. Kalau disebut dalam kitab adalah 354 hari, 8 jam dan juga 8 minit. Bagi tahun Masihi pula 360 hari, 364 hari ataupun 365 hari. Sebab dikira 31, 30, 31, 28 ataupun 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31 sampailah ke bulan Disember 31. Tapi dalam bulan Islam hanya ada 29, 30, 29, 30, 29, 30, dia berselang. Muharram 29, Safar 30, begitulah seterusnya. 29, 30, 29, 30. Tak ada 31, tak ada 28. Yang ada dalam kalender Masihi 29 hari setiap 4 tahun, tahun lompat adalah sebab untuk membetulkan balik kalender yang ada. Kalender ni kitaran dia tak berapa tepat, jadi setiap 4 tahun kena tambah sehari. Sebab itulah ada tahun lompat tadi. Dikira sedemikian. Jadi tahun Hijri 29, 30, 29, 30. Begitulah juga kalau bulan Ramadan, kalau nampak anak bulan, maksudnya nampak ru'yatul hilal, maknanya 29 hari. Maksudnya kalau kita nampak malam tu anak bulan, esoknya raya lah. Jadi puasa 29 hari.
Maknanya Syawal 30 hari, kena lengkapkan 30 hari. Tapi kalau bulan Ramadan, malam tu tak nampak ru'yatul hilal, tak nampak anak bulan, maka mesti lengkapkan 30 hari. Bila Ramadan 30 hari, maka Syawal jadi 29 hari. Jadi begitu sahaja tahun Hijri, 29, 30, 29, 30, 29, 30. Kemudian bagi lelaki dan juga perempuan, seseorang dianggap sudah baligh jika mencapai umur 15 tahun Hijriah, Qamariyah, jika sebelumnya tidak ada tanda-tanda baligh seperti keluar air mani, keluar darah haid, berubah suara, tubuh badan dan lain-lain. Kemudian kenapa hikmah umur akhir baligh ni ditentukan dalam mazhab kita sebanyak 15 tahun? Kalau di Jordan, dalam konun dia, dalam maksudnya dalam undang-undang dia, sebab kami lah di Jordan, dia kena mengaji konun. Konun ni maksudnya undang-undang dia lah. Kita kena belajar undang-undang bab perkahwinan dia, bab cerai dia, bab faraid dia, pembahagian harta, pewarisan harta, semuanya kena mengaji yang Jordan punya. Kena mengaji yang Jordan punya lah, negara Jordan punya, kahwin macam mana, cerai macam mana, bahagi harta macam mana. Jadi kalau ikut secara amnya lah, tak ada fungsi lah kami ni orang Malaysia ataupun orang selain Jordan yang lain, kawan-kawan Indonesia ke, kawan Thailand, kawan Singapura ke, belajar undang-undang Jordan, sebab tak guna pun, balik tak guna pun undang-undang Jordan tu. Cuma kita bolehlah belajar sikit-sikit berkenaan dengan hukum hakam fiqah. Jadi kalau dalam Jordan, dia sama juga mengiktiraf 15 tahun adalah umur akhir baligh, walaupun secara amnya mereka berlandaskan mazhab Hanafi. Dalam nikah kahwin mazhab Hanafi kebanyakan, tapi dalam ibadah solat kebanyakannya mazhab Syafi'i. Itu yang di Jordan lah. Kemudian apa hikmah umur akhir baligh ni 15 tahun? Apa hikmahnya? Antara hikmahnya ialah sebab waktu umur 15 tahun ni lah remaja kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, remaja ini dia ada perasaan untuk berkahwin. Akan timbul kegairahan syahwat, nafsu seksual, meningkat selera makan dan ingin hidup selesa, tabassut, dia nak selesa, dia nak hidup dia senang. Kalau remaja kita, anak-anak kita, mungkin lelaki, dia nak ada motor, dia nak ada barang sendiri, dia tak nak lah dikongkong, dia nak ada bilik sendiri, dia nak keluar ke, nak masuk rumah ke, ikut sekati dia ada keinginan tersebut. Dia nak cuba benda-benda baru. Ni tabiat ataupun perkara yang menjadi tabiat ni, yang kita faham Melayu, tabiat ni maksudnya ialah kebiasaan kita buat, perangai kita lah. Tapi kalau ikut bahasa Arab, tabi'i ni maksudnya perkara yang semula jadi. Semula jadinya remaja ni memang dia nak cuba perkara-perkara yang baru dan mencabar. Bila meningkat remaja pula, dia ada persaingan. Dia nak bersaing, nak main bola bersaing, nak naik motor nak bersaing. Kalau yang baik, belajar pun dia nak bersaing juga. Kalau yang buruk, buat benda buruk lah nak bersaing. Siapa dapat merompak paling banyak, siapa dapat mengorat awet sekian, tu benda-benda yang kurang baik lah. Tapi dia, tabiat dia adalah untuk bersaing antara satu sama lain, ingin melunaskan kepentingan masing-masing. Dia nak pastikan dia dapat apa yang dia nak, apa yang dia suka dia dapat, apa yang dia suka dia dapat. Jadi sebab itulah ditetapkan dalam mazhab kita, mazhab-mazhab fiqh yang lain, umur 15 tahun dikira akhir baligh serta merta, mutlak. Sebab apa? Waktu itulah bila kita tak letakkan katakanlah tunggu orang bermimpi keluar, bermimpi persetubuhan, keluar air mani, baru dikira sebagai akhir baligh. Jadi kalau orang yang umur 18 tahun baru ada mengalami perkara tersebut, jadi dia boleh bersenang lenang lah. Daripada umur 15 ke 18 tahun, dia boleh merompak kawan dia, buat perkara yang tak elok. Bila kawan dia ada yang dah akhir baligh, itulah kamu awal sangat, kata, aku tak akhir baligh lagi, jadi dosa aku tak ada dosa lagi. Aku buat baik pun, baik tak payah buat baik sebab tak ada pahala. Jadi itu antara hikmahnya kenapa diletakkan semua orang 15 tahun. Sebab supaya semua orang tahu, semua orang maklum, semua orang ambil berat, sebelum masuk umur 15 tahun mesti kita persiapkan diri kita untuk sentiasa membiasakan diri dengan perkara baik, cakap perkara yang baik, berkawan dengan perkara yang baik. Sebab itu antara pesanan yang paling berhargalah untuk anak-anak kita, adik-adik kita sendiri, adalah untuk kita memastikan mereka mencari kawan yang baik, sahabat yang baik. Berkawan tak apa, supaya kita tahu, kita kenal yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, supaya kita kenal dunia. Tapi kita nak bersahabat, yang kita nak ikut, yang kita nak
anak-anak kita, adik-adik kita ikut sama dengan sedemikian, mestilah orang-orang yang baik. Saya sebut ni pun bukan untuk orang lain, sama lagi, saya ulang lagi sekali, bahkan saya sebut pada adik-adik saya yang remaja, saya sebut macam tu. Dah masuk sekolah menengah, apatah lagi dah tingkatan 2 sehingga tingkatan 4, 5, mesti cari kawan yang baik. Mesti cari kawan yang baik. Walaupun kita tak baik, tak apa, tapi mesti cari kawan yang baik, supaya kawan tu yang akan tegur kita kalau kita salah. Kalau dia salah, tapi sebab kita dah biasa kawan dia, kita baik, bila dia salah, kita pula tegur dia. Sebab itu disebut dalam surah Wal-As, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab apa tawasaw? Tawasaw ni tafa'ul. Dia ada interaksi dua pihak. Orang ni cakap ke orang ni cakap ke orang ni. Dia bukannya orang ni nasihat ke orang ni dengar, bukan. Dia ada interaction antara dua pihak. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam tu? Sebab kebenaran tu tak selamanya ada dengan kita. Ada hari kita betul, ada hari kita salah. Ada hari kita ingat, ada hari kita lupa. Jadi orang yang baik akan ingatkan kita balik. Ada hari yang dia tak ingat, kita ingatkan balik. Jadi sebab itulah hikmah kenapa 15 tahun para alim ulama, para fuqaha kita letakkan 15 tahun, supaya 15 tahun tu kita dah sedar dah dosa pahala kita. Apa yang kita buat akan dicatat. Yang baik kita buat, kita akan dapat. Yang buruk kita buat, kita akan dapat balasannya di akhirat kelak. Jadi sebab itulah ikatan taklif dan takwa akan mencegah semua ini daripada berlaku. Maksudnya kalau dia ada rasa takut, dia dah rasa terbeban, barulah dia rasa tak nak buat perkara yang buruk, nak buat perkara yang baik. Samalah macam apa-apa sekalipun. Contohlah kalau macam masjid ni sebagai contoh. Bila kita dilantik sebagai AJK masjid sebagai contoh, barulah kita rasa benda tu dibebankan ke atas kita. Beban ni bukanlah benda buruk sebenarnya, tapi benda tu memang dibebankan kepada kita, dibebankan untuk kita laksanakan. Jadi bila ada bebanan, ada tanggungjawab, barulah kita lebih semangat ataupun kita nak buat perkara tu, sebab kita dipertanggungjawabkan untuk buat. Kalau kita tidak dipertanggungjawabkan, anak-anak kita tak rasa mereka ini mukallaf, mereka ini dipertanggungjawabkan, dia tak akan buat. Dia tak akan buat. Dia rasa aku tak akil balik lagi, dia tak akan buat. Sebab itu tanggungjawab dalam bahasa Arab disebut mas'uliyah. Mas'uliyah, bahasa Melayu pun kita banyak guna, kan? Guna mas'ul. Kan biasa organisasi mana-mana, masjid mana-mana kadang-kadang dia letak mas'ul. Mas'ul ni macam AJK, lajnah apa, unit apa, exco apa, mas'ul. Mas'ul ni maknanya apa? Yang akan ditanya. Sa'ala yas'alu mas'ulun. Akan ditanya. Dia ni akan ditanya di akhirat nanti, apa yang kamu dah buat, apa yang kamu tak buat, apa yang kamu tinggal, apa yang kamu sempurnakan. Jadi sebab itulah 15 tahun hijrah dikira sebagai orang yang telah pun akil baligh. Yang kedua, lama dah pula sikit yang pertama, tak apa. Yang kedua, ihtilam. Ihtilam ni berasal, yang kedua iaitu bermimpi keluar air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Berumur 9 tahun. Al-ihtilam berasal dari hulm, bermaksud mimpi. Yang dimaksudkan di sini adalah mimpi persetubuhan dan keluar air mani. Bahasa Melayu kita gunakan kebiasaannya mimpi basah lah. Maksudnya kita mimpi persetubuhan sehingga mengeluarkan air mani bagi lelaki ataupun perempuan, dua-dua yang berumur 9 tahun. Sebab tu lagi sekali saya cakap, mungkin bagi kita topik ni kurang penting, sebab kita semua dah lalui perkara tersebut. Tapi penting untuk kita ajar anak-anak dan cucu cicit kita. Jadi apakah ciri-ciri air mani itu yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Salihin, penulis kitab Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi sebut air mani lelaki yang sihat adalah air yang berwarna putih. Warnanya putih, ma'un abyad, air yang putih. Yang kedua kental, sakhinun, kental lah seperti putih telur ayam. Keluar secara memancut kuat, tadafuq, memancut secara kuat. Keluar bersama syahwat, keluar bersama dengan syahwat. Dalam kitab tak ada, tapi saya tambah sebab apa yang difahami secara tepat ialah kemuncak syahwat. Air mani ini akan muncul apabila kemuncak syahwat.
sama ada bermimpi ataupun bermimpi persetubuhan ataupun persetubuhan sahaja. Disebut dalam kitab, terasa nikmat ketika keluar dan menyebabkan lemah anggota badan selepas ia keluar. Baunya seperti mayang kurma. Tal'atu ratab, maksudnya bau mayang kurma hampir sama dengan bau adunan tepung ketika masih basah, dan baunya seperti putih telur ayam jika telah kering. Bunyi macam kelakar lah kita bincang bab perkara ni, tapi setengah orang tak tahu beza pun apa perbezaan antara air mani, air mazi dan juga air wadi. Macam mana nak bezakan? Sebab tiga-tiga air ni memberi kesan yang berbeza, memberi konsekuensi yang berbeza. Air mani mesti mandi wajib, nak tak nak mesti mandi wajib. Kalau tak ada air perlu tayamum. Tapi kalau air mazi dan juga air wadi tak perlu mandi wajib, cukup bersihkan bahagian yang kena air tersebut dan ambil wuduk. Jadi sebab tu kita kena tahu beza kan. Boleh jadi kita semua yang hadir pada hari ni bolehlah nak bezakan, tapi macam mana kita nak bagi tahu anak kita, cucu cicit kita? Kadang-kadang benda tu dah berlalu dah pun. Dia kata, atuk hari tu ada keluar air, tapi tak tahu macam mana rupanya. Bila kita tanya macam mana rupanya, dah tak ingat. Ingat pun sikit-sikit. Jadi kita dah tak tahu apa ciri-cirinya, kita tak boleh nak bezakan air mani ke air mazi. Kemudian seterusnya, kadang-kadang tidak semua sifat di atas ada ketika keluar air mani. Oleh itu, jika ketiga-tiga atau salah satu daripada sifat ini ada, maka ia adalah air mani. Maksudnya tak semua ada. Kadang-kadang boleh jadi airnya sedikit cair, airnya tidak betul-betul putih. Tapi kalau ada tiga perkara ni, maka ia air mani. Ia keluar dengan syahwat. Saya tambah, ia keluar dengan kemuncak syahwat dan menyebabkan badan letih setelah keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, bau seperti mayang kurma. Yang ketiga, keluar bertahap-tahap. Dia keluar bertahap-tahap. Okey, sebelum saya habiskan yang lain lah, sebelum kita berhenti untuk solat isyak. Air mani hukumnya suci walau apa pun sifatnya, walaupun ia seperti darah. Air mani suci. Suci ni maksudnya apa? Air itu bersih. Kalau kena pada pakaian kita, yang kita pasti itu hanya air mani, tak bercampur dengan air kencing ataupun air mazi, maka sah untuk solat. Kita buat solat dengan pakaian tersebut sebab air mani sahaja kalau kena pada pakaian kita. Tapi kita kena pastikan lah, sebab boleh jadi air mani ni, sebelum kita keluar air mani, kita keluar air mazi dulu. Jadi yang sebaiknya kita basuh lah. Tapi memang kita pasti air mani sahaja, ada tumpuk, kering, keras pakaian kita selepas kena, maka sah solat kita sekiranya kita ada air mani di pakaian kita. Yang kedua, air mani perempuan pula berwarna kekuningan dan cair. Yang ketiga, air mazi adalah cecair yang berwarna putih, cair dan tidak terlalu pekat. Keluar ketika dalam keadaan bersyahwat. Dia pekat tapi tidak sepekat selikat air mani. Keluar ketika dalam keadaan bersyahwat. Jadi sebab itu saya bezakan tadi syahwat dan juga kemuncak syahwat. Saya minta maaf lah sebut perkara ni, tapi mana-mana pengajian fiqah, mana-mana daurah fiqah mesti sebut perkara ni supaya kita faham jelas dan tidak ada persoalan-persoalan yang lain. Bezanya ialah air mani keluar ketika kemuncak syahwat, air mazi keluar ketika syahwat sahaja. Bahkan ada antara kita, bukan antara kita lah, maksudnya sebahagian lelaki yang boleh jadi keluar air mazi banyak. Kadang-kadang sedikit sahaja, mungkin dia ada terbayang apa-apa, sudah keluar air mazi. Ada yang kita sendiri pernah lalui, maksudnya sahabat-sahabat kita yang baru berkahwin, tersentuh isteri saja, dekat dapur saja, isteri pakai baju pun, maksudnya berlapik, sentuh, keluar air mazi. Jadi setiap orang ni berbeza-beza. Nanti kita bacakan hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tidak keluar secara bertahap, itu air mazi, serta tidak menyebabkan badan menjadi letih apabila keluar. Itu air mazi, maksudnya dia keluar dalam keadaan syahwat, bukan kemuncak syahwat, dalam syahwat. Keluar tidak secara bertahap dan tidak letih apabila keluar. Air wadi pula adalah air yang berwarna putih. Air mani putih, air mazi ni dia jernih lagi daripada air mani. Air wadi pula air yang putih juga macam air mani, tapi macam mana kita nak bezakan? Warna putih, kental dan keruh dan tidak berbau. Itu dari sudut air dia. Tapi bila dia keluar setelah buang air kecil ataupun membawa barang yang berat. Selalunya kita akan keluar akibat kita terlalu letih ataupun kita angkat barang-barang yang berat. Bila kita angkat, bila kita nak buang air,
hujung sekali kita buang air, maksudnya kita dah buang air, last sekali dia akan keluar air wadi. Itulah air wadi. Kadang-kadang kita ini air mani ke ni? Sebab rupanya sama. Rupa air tu sama. Jadi kalau orang yang tak tahu, ini kena mandi wajib ni, udah mandi pula jadi lama pula dalam tandas, tak pasal-pasal kena mandi. Puncanya apa? Sebab tak tahu bezakan antara air mani dan juga air wadi. Jadi sebab tu kena bezakan kemuncak syahwat air mani dan bentuk-bentuk air tadi, air mazi ketika syahwat, air wadi akibat kita letih dan keluar apabila kita buang air kecil, kita kencing lah, di hujung kita buang air kencing. Air mazi dan air wadi adalah najis dan membatalkan wuduk tapi tidak menyebabkan mandi wajib. Ini yang kita sebut tadi. Air mani tak najis, airnya tu tak najis, tapi mesti mandi wajib. Sebab apa tak najis? Sebab apa air mani tak najis? Kalaulah air mani tu najis, maknanya kita ni najis. Sebab kita datang daripada nutfah, air mani. Jadi kalau air mani tadi najis, kita ni najis. Pegang ni pun najis. Jadi sebab tu air mani bukan najis, tidak najis. Air mazi dan air wadi sahaja najis. Sebab apa? Sebab apa yang keluar daripada kubul dan juga dubur adalah najis, melainkan air mani tadi. Apa yang keluar daripada depan dan juga belakang lah, kubul dan juga dubur. Jadi air mazi dan air wadi adalah najis dan membatalkan wuduk. Wuduk terbatal tetapi tidak menyebabkan dia wajib. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, kuntu rajulan mazza wa kuntu astahyi an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa amartu al-Miqdad ibn Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu zakarahu wa yatawaddau. Sayyidina Ali karamallahu berkata, saya minta maaf kalau ambil masa lebih sikit lagi kita akan habis. Aku adalah seorang lelaki yang selalu keluar air mazi. Sebab tu kita sebut tadi, katakanlah Sayyidina Ali tidak mengeluarkan hadis ini, barangkali kita yang lelaki yang selalu keluar air mazi ni mesti malu. Sebab bagi kita tak pernah lelaki ada macam ni. Tapi Allah takdirkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga sama. Sayyidina Ali tinggi kedudukannya, disebut sebagai gudang ilmu, seorang yang sangat alim, bahkan Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat. Jauh imannya dengan kita di hari ini. Tapi juga ada kekurangan. Bukan kekurangan, perkara yang dilalui oleh Sayyidina Ali adalah untuk mengajak umat-umat Islam yang lain. Aku adalah seorang lelaki yang selalu keluar air mazi, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ada anak perempuan baginda. Lalu aku meminta kepada Miqdad bin Aswad, lalu dia pun bertanya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia hendaklah membasuh zakarnya, kemaluannya, dan juga berwuduk. Jadi bila kita ada air mazi, kebiasaannya orang Melayu ni, orang Malaysia lah, ataupun orang Melayu lah, sama ada Nusantara dan sebagainya, dia akan letakkan plekat, sama ada di bakul motor dia ke, dekat kereta ke, dalam beg pergi kerja ke. Sebab ada setengah kita yang tidak yakin dengan kesucian seluar kita, sama ada seluar dalam kita ataupun seluar kita. Kita tak yakin, boleh jadi keluar air mazi, boleh jadi tidak. Jadi tak ada masalah lah perkara tersebut, tak yakin. Yang sebaiknya kita yakin lah. Bila kita yakin, okey ada keluar air mazi, aku sedar ini air mazi, aku keluar air mazi, jadi aku cuci kat situ sehingga keluar. Maksudnya sehingga tak ada likat-likat air tersebut, tak ada rupa air tersebut, tak ada warna air tersebut, tak ada bau air tersebut. Dia boleh solat kalau dah bersih. Bersihkan juga kemaluan, maka berwuduk. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak yakin, nak solat pakai kain plekat, tak ada masalah. Permasalahan yang ditambahlah sebelum kita akhiri, jika ada air mani yang ingin keluar lalu ditahan dengan cara memegang kemaluannya lalu tidak jadi keluar, maka ia dianggap tidak baligh mengikut Imam Ibn Hajar. Imam Ar-Ramli mengatakan sebaliknya. Maksudnya kalau ada air mani yang nak keluar tapi dia tahan, untuk budak yang bawah umur 15 tahun, dia tahan, tak bagi keluar, tekan ke macam mana ke, tahan, tak keluar, tetap dikira baligh mengikut Al-Imam Ar-Ramli. Sebab tapi kalau ikutkan, kalau ada anak-anak kita sebut pada kita macam tu, kita iktibar dia baligh. Sebab itu lebih selamat kan? Sebab kalau kita kata dia tak baligh, sedangkan dia baligh tapi dia tak solat, jadi solat tu ditinggal, dia dah dapat dosa. Air mani yang keluar dari budak-budak yang belum berumur 9 tahun Hijriah, sebab kita sebut tadi, yang pertama 15 tahun laki perempuan dikira baligh. Yang kedua, keluar air mani akibat yang kedua sebenarnya bermimpi persetubuhan dan keluar air mani. Tak kisah laki ke perempuan, perempuan pun ada bermimpi persetubuhan sehingga keluar air mani.
bermimpi persetubuhan, ada yang bermimpi persetubuhan tapi tak keluar air mani, jadi tak kira. Dia kena mimpi persetubuhan, keluar air mani, dan berumur 9 tahun ke atas. Air mani yang 9 tahun ke bawah hukumnya najis. Macam tadi, mani yang keluar macam biasa, kita yang akil baligh tidak najis, tapi yang keluar bawah umur 9 tahun maka air najis. Sebab apa? Sebab bawah 9 tahun tu dia tak kira baligh pun. Kalau dia keluar, dikira najis macam air kencing biasa. Hukumnya tidak sama dengan air mani orang dewasa ataupun yang sudah mencapai umur 9 tahun Hijriah. Jadi anak kita yang umur 9 tahun ke atas bermimpi persetubuhan keluar air mani, dikira akil baligh. Jadi saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Ada satu lagi perkara berkait dengan tanda-tanda akil baligh, iaitu darah haid, yang kita akan sambung pada akan datang sekiranya ada kesempatan, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Tutup majlis dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.